Bapak Ibu, kita bersyukur di pagi ini bisa kembali untuk beribadah. 弟兄姐妹，我们感谢主，今天早上再次能够来敬拜。 Seringkali kita melihat orang Kristen ya memakai kalung di dalam perhiasan. 我们常常看基督徒佩戴着项链。 Mungkin di antara kita kalungnya itu juga ada salib, benar. 也许我们当中也有佩戴着十字架的那个项链。 Ada orang juga di cincinnya ada simbol salib. 有些人在他的戒指也有这个十字架。 Gelang juga. 或者是手环。 Kemarin saya lihat satu di anting-antingnya juga ada salib. 我曾经看到有人耳环也有吊着十字架。 Saya rasa itu hal yang baik kita orang Kristen ya menggunakan simbol salib. Dan orang lain tahu bahwa kita orang Kristen. 我们基督徒带着这个十字架其实是好的，使到别人能够知道我们是基督徒。 Nah, salib itu sebenarnya punya sejarah yang berkembang ya di dalam gereja. 关于这个十字架的使用呢，在教会的历史上是有一些发展。 Abad pertama, salib itu adalah lambang kehinaan dan penderitaan. 在第一世纪呢，十字架是羞辱与刑罚的象征。 Karena pemerintah Romawi menggunakan salib untuk menghukum mati para pemberontak ya orang-orang kriminal. 因为呢，罗马帝国使用这个钉十字架，成为处死那些犯罪者、罪犯，还有反叛者。 Jadi di masyarakat pada abad pertama, salib itu ada sesuatu hal yang betul-betul ingin mereka hindari. 所以在第一世纪呢，十字架真的就是大家所要避免的。 Orang Romawi punya satu orator, satu orang yang pandai sekali berpidato, namanya Cicero. 在罗马帝国呢，有一个演说家，非常知名的演说家，名叫西塞罗。 Dia bilang, penyaliban itu adalah hukuman yang paling kejam dan paling menjijikkan. 他说，钉十字架是最残酷、最可憎的刑罚。 Tadi masyarakat orang Romawi, mereka merasa mereka itu orang beradab, jadi mereka tak mau menyebut-nyebut tentang salib. 所以罗马社会认为自己是有文化的，他们甚至不愿意提到关于这个十字架。 Di dalam gereja awal, mereka juga menggunakan satu simbol yang lain, itu simbol seekor ikan. 在初级教会，他们也有其他的象征，就是鱼。 Tapi baru sampai di abad yang kelima, itu 400 tahun kemudian, salib ini menjadi simbol di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen. 所以400年之后，就是到第5世纪呢，十字架才成为基督教的象征。 Nanti saya tulis ya, kenapa ikan adalah simbol agama Kristen. Nanti saya tulis di grup gereja kita. 等一下牧师会在我们的教会的群组里面给我们讲解为什么鱼也曾经成为教会的象征。 Nah, pagi ini saya berbicara tentang salib karena saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu hal yang lebih dalam lagi. 今天早上我讲到关于这个十字架，因为我愿大家来思考更深的思考关于这件事情。 Alkitab berulang kali menggunakan istilah disalibkan. 圣经上常常提到关于被钉十字架。 Salib itu lebih daripada sekedar simbol bahwa kita ada orang Kristen. 十字架不仅仅只是我们成为基督徒的象征。 Simbol salib itu berbicara tentang apa? Tentang bagaimana kita ini harus hidup. 十字架也说到关于我们应该如何过生活。 Kita harus hidup mati terhadap dosa. 我们应该过着
对死亡对罪恶死去的生活。 Kita harus hidup di dalam kekudusan. 我们应该活在圣洁中。 Yaitu inti daripada salib di dalam kitab suci. 所以讲到十字架，在圣经上提到十字架，这个就是它的核心。 Galatia pasal 2 ayat 20, kita melihat ada dua istilah dipakai terus. Hidup dan mati, hidup dan mati. Itu seperti paradoks, tapi dalam diri kita ada hidup, ada matinya. 所以在加拉太书2章20节呢，都很多次的重复提到，就是活与死，活与死，就是这两句话呢，相反的两句话都在我们里面。 Dikatakan kita ini disalibkan, artinya kita mati. 说到我们已经被钉十字架， Tapi juga dikatakan kita hidup di dalam Kristus. 可是也说到我们在主里面活着。 Ini sesungguhnya berbicara tentang mati terhadap dosa, hidup bagi kekudusan. 其实就是说，致死罪恶，然后活在圣洁中。 Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita harus bertumbuh. 弟兄姐妹们，我们成为基督徒，我们应该有成长。 Hidup kita harus lebih maju di dalam Tuhan. 我们在主里面的生活应该有进展。 Jadi kita akan lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Galatia pasal 2 ayat 20 ini. 所以我们又来看主耶稣在加拉太书2章20节所教导的是什么。 Yang pertama, aku telah disalibkan dengan Kristus. 首先这里说到，我已经与基督被钉十字架。 Nah, ini di bagian bawahnya ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 我与基督同钉十字架。 Dan kita harus berpikir, saya telah disalibkan dengan Kristus. Itu maksudnya bagaimana? 我们应该去思考，我已经与基督同钉十字架，意思是什么？ Waktu Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Galatia, bukankah dia masih hidup? 当使徒保罗写这一封书信的时候，他不是还活着吗？ Kita tahu dengan jelas, dia tidak tergantung di kayu salib dan mati di sana, itu tidak ada. 我们知道，清楚的知道，他不是被钉在十字架上。 Tapi kenapa Paulus bilang, aku telah tersalib, aku tersalibkan? Kenapa dia bicara seperti ini? 可是为什么保罗提到我已经与基督同钉十字架，到底是什么意思呢？ Kristus disalibkan, kita ngerti. 耶稣被钉十字架，我们大家都明白， Bersama dengan dua orang lainnya, 就是 di Bukit Golgota, 就 dia 是 disalibkan. 在哥哥他山上与两个强盗一起被钉十字架。 Dalam banyak gambar, kita melihat kan, ilustrasi salib di atas suatu bukit. Kita ngerti Yesus disalibkan. 我们常常看到这个画面，就是主耶稣与两个人一同被钉十字架。 Tapi ketika Paulus bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, itu yang buat kita susah mengerti. 可是使徒保罗提到他自己已经与基督同钉十字架，我们就有一点不太明白。 Paulus bilang, seperti Kristus disalibkan, saya juga telah disalibkan. 保罗说，好像主耶稣被钉十字架，我也被钉十字架。 Aku telah disalibkan bersama, ya, bersama dengan Kristus. 我已经与基督同钉十字架。 Jadi Paulus juga ingin kita setiap orang Kristen berpikir seperti ini. Saya telah disalibkan bersama Kristus. 所以使徒保罗也希望我们每一个基督徒都有这样的想法，就是说我已经与基督同钉十字架。 Nah, Bapak Ibu, pernah tak kamu berpikir bahwa kamu telah disalibkan bersama Kristus? 弟兄姐妹，大家是否有思考过，你是否已经与基督同钉十字架？ Nah, untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat satu ayat yang lain yang menjelaskan dengan lebih baik. 要来理解使徒保罗的这一句话呢，我们用另外一节经文来看。 Di Roma pasal 6 ayat yang ke-6. 罗马书6章6节， Nah, Paulus bilang demikian.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi maksudnya sama, persis sama. Telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 罗马书6章6节，因为知道我们旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。 Dengan membaca ayat ini, kita jadi mengerti bahwa mati disalibkan itu ada kaitannya dengan masalah dosa. 读到这一节经文，我们就能够理解，被钉十字架与对于罪死去有关联。 Paulus berkata bahwa manusia lama kita itu siapa? Yaitu kita yang belum mengenal Tuhan Yesus dulu. 这里使徒保罗提到，我们旧人到底是谁呢？就是我们还未信耶稣之前的那一个人。 Manusia kita yang dulunya hidup dengan cara yang sesuka hati kita sendiri. 我们之前就是过着随心所欲的生活。 Kita yang tidak tahu ada Tuhan dan tidak juga peduli kepada Tuhan. 我们不知道神的存在，我们也不在乎他的存在。 Sehingga hidup kita itu penuh dengan dosa dan kesalahan. 直到我们的生活充满了罪恶，充满了过犯。 Rasul Paulus bilang, manusia lama kita ini telah ikut disalibkan. 所以这里说到，我们旧人和他同钉十字架。 Dia berkata bahwa manusia lama kita itu telah mati. 就是说，我们这个旧人已经死了。 Seperti Kristus mati di kayu salib, kita pun telah mati. 好像基督死在十字架上，我们也已经死了。 Tapi kita bukankah masih bernafas di sini? 可是我们大家不是还在这里还活着吗？ Jadi kita mengerti bahwa mati yang dimaksudkan ini bukan kematian fisik atau jasmani kita. 所以我们理解到，这里所说到的死呢，不是肉体上、身体上的死。 Tapi ada sesuatu yang harus mati dalam diri kita. 可是，在我们里面有某些方面应该又死去。 Dan yang harus mati itu adalah apa? Itu dosa. Kebiasaan kita yang berdosa itu yang harus mati. 应该死去的是什么呢？就是我们犯罪的习惯。 Kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. 我们同钉十字架，叫我们不再做，就是使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。 Dosa hilang kuasanya. Dosa tidak bisa ada lagi. 所以 Dosa tidak bisa terjadi lagi. 罪身灭绝，就是说我们不再犯错，不再犯罪。 Dan kita tidak lagi menjadi hamba bagi dosa. 我们不再成为罪的奴仆。 Apa artinya menjadi hamba bagi dosa? 成为罪的奴仆到底是什么意思呢？ Seorang hamba, dia itu punya tuan. 所以一个奴仆呢，他有他的主人。 Kalau hamba, dia itu benar-benar tidak ada pilihan. Apa kata tuannya, itulah kata dia. 因为奴仆呢，他没有自由，他的主人要他做什么，他就要做什么。 Apa perintah tuannya, itu harus dia lakukan. 他主人命令他做什么，他就要去做。 Nah, itu hubungan antara hamba dan tuan. 这个就是奴仆与主人的关系。 Kalau dosa menjadi tuannya kita, 如果罪要成为了我们的主人， maka mau tidak mau, kita pasti terus berbuat dosa. 那我们就别无选择，就继续的犯罪。 Tapi kalau kita telah disalibkan, telah mati, dosa tak bisa lagi menjadi tuan kita. 可是如果我们已经被钉十字架，已经死了，那罪恶就不能成为我们的主人。 Maka dosa itu hilang kuasanya terhadap tubuh kita. 那这个罪恶就不能够再掌控我们的生活。 Jadi ini adalah bahasa-bahasa kiasan. 所以这个只是一个比喻， Maksudnya sederhana. 意思很简单。 Orang yang telah mengenal Kristus, yang telah datang kembali kepada Tuhan, dia harus tidak lagi hidup di dalam dosa. 一个已经认识神的，已经
归回上帝的人，不应该活在罪恶当中。 Dan Paulus menggunakan istilah dia itu telah disalibkan. 所以使徒保罗就用了这一句话：同钉十字架。 Dosa sebagai Tuhan telah mati terhadap dia. 就是罪恶，他的主人罪恶已经不能够再控制他。 Nah Bapak Ibu, inilah yang Tuhan Allah harapkan dari kita. 所以这个就是神希望我们能够做到的。 Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 我们是基督耶稣的门徒， Umat yang telah Tuhan pilih untuk diampuni dan diselamatkan. 就是神所拣选而且救赎的子民。 Maka bagaimana kita hidup sehari-hari di dunia ini sekarang, Tuhan mau kita menganggap diri telah disalibkan. 所以我们又如何过我们在世界上的生活？就是神希望我们已经与他同钉十字架。 Tuhan mau kita mempunyai satu pikiran bahwa saya ini tidak mau lagi berbuat dosa di dalam hidup sehari-hari. 神希望我们有一个想法，就是我在每日生活中不要再犯罪。 Sesungguhnya ada perintah, bentuknya adalah perintah bahwa kita itu harus mematikan diri terhadap dosa. 这里说到我们应该处死自己的罪恶，这个是一个命令。 Di kitab Kolose pasal 3 ayat 5. 哥罗西书3章5节。 Karena itu, matikanlah dalam dirimu. 所以要治死你们在地上的肢体。 Matikanlah, itu ada satu perintah. 治死这个是一个命令词。 Matikanlah apa? 治死什么呢？ Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, semua dosa seksual, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 所以有治死你们在地上的肢体，就是淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样。 Ini bukan satu daftar yang lengkap terhadap tentang dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. 这个不是一个完整的罪的我们应该要离开的罪恶。 Tapi Paulus menyebut beberapa dosa yang sangat umum di dalam masyarakat. 使徒保罗只是提到几项。 Dan kita yang telah bertobat menjadi orang Kristen, Paulus bilang ini kamu tinggalkan. Kamu harus matikan diri kamu terhadap semua dosa ini. 使徒保罗说到，我们这些已经相信主、成为基督徒的，应该离开这些罪恶。 Yang penting bagi kita adalah apakah kita punya satu keyakinan hati bahwa benar saya ini harus matikan diri terhadap segala dosa. Itu yang penting. 最主要呢，我们自己是否确信我们应该要治死这些罪恶。 Nah, Bapak Ibu, adakah kamu pernah terpikir bahwa saya ini tak boleh lagi hidup berbuat dosa? 弟兄姊妹，大家是否有想到，我不应该再过着在罪恶中的生活？ Kalau firman Tuhan mengatakan, matikanlah dirimu terhadap segala dosa, apakah kita menyambut firman ini dan benar-benar kita yakin, inilah harus saya lakukan? 如果上帝的话语提到你们要治死你们在世上的肢体的罪恶，那我们是否心里有这个坚定的心，说我这一些我都要离弃，我不应该再继续下去？ Firman Tuhan yang kita dengar itu baru menjadi efektif kalau kita yakini. 上帝的话语，我们所听到的上帝的话语呢，能够有效果，如果我们心里被坚定。 A.W. Tozer, seorang pendeta, dia berkata demikian. 一位牧师就是 A.W. Tozer 这样说道。 Dia bilang, orang yang berada di kayu salib hanya menghadap satu arah. 被钉在十字架上的人呢，只能面向一个方向。
Memang benar, kalau kamu disalibkan, kamu tak bisa lihat kiri, tak bisa lihat kanan, tak bisa lihat belakang. Hanya lihat depan, satu arah saja. 的确，一个人如果被钉在十字架上，那他不能够看左、看右、看后，只能够看前面。Orang yang berada di kayu salib hanya menghadap satu arah. Ia telah mengucapkan selamat tinggal kepada dosa di dunia. 被钉十字架的人呢，只能面向一个方向，他已经向世界告别。Seorang yang disalibkan bersama Kristus tidak lagi terikat pada dosa duniawi. 所以与基督同钉十字架的人呢，不再受世俗罪恶的捆绑。Jadi A.W. Tozer dia telah mempunyai pemahaman ini. 所以这位A.W. Tozer 已经有这个理解。Dia ngerti, kalau saya benar-benar tersalib sama Kristus, maka saya hanya bisa lihat ke depan. Tak ada dosa lagi. 他明白，如果我真正与基督同钉十字架，那我只能够向面前，不应该有罪恶。Ada lagi seorang pendeta sangat terkenal di Amerika. 还有另外一位非常知名的美国牧师， Namanya Jonathan Edwards. 名叫裘纳森·爱德华兹。 Ini pendeta besar pada zaman kebangunan rohani kedua di Amerika. 这个是一位大牧师，就是在美国的大牧师， Itu sekitar abad 18 atau awal 19. 大概就是18世纪或者19世纪的开头。 Pendeta yang satu ini, Jonathan Edwards, dia itu begitu peduli jangan sampai hidup saya berdosa. 这位牧师呢，非常的在意，他愿意他的生活不要有罪恶。 Dia menyusun satu buku berisikan 70 resolusi, 70 keputusan yang mau dia kerjakan. 他写了一本书，里面就含着70条决心。 Salah satunya berbunyi demikian. 其中之一呢，就是如此。 Bertekad, dia bilang, bertekad. 我立志 tidak melakukan apapun yang akan membuat saya takut jika itu adalah jam terakhir dalam hidupku. 我立志不做任何会让我在生命最后1个小时害怕的事情。 Kalau hidup saya sudah berada di saat-saat terakhir, 如果我的生活已经靠近终点， dia bilang, saya tidak mau berbuat apapun yang pada saat-saat terakhir saya itu membuat saya takut gitu. 我不要做任何事，使到我在那生命的尽头感觉到害怕的事情。 Karena saat-saat mau berakhir hidupnya, itulah waktu dia akan pergi bertemu Tuhan. 因为当他生命走到尽头，那就是他又去见主面。 Dan dia akan teringat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. 他会想起所有他所做过的罪， Dia takut pergi menghadap Tuhan dengan dosa-dosa seperti itu. 所以他会感到惧怕，又去见神。如果纪念到那一些他所犯的罪， Dan dia bilang dia tak mau berbuat dosa apapun. 所以 Yang kalau pada saat terakhir itu akan membuat dia takut. 所以他说他不要犯什么错。如果这些错误、这些罪会使到他在最后的时刻感到害怕。 Jonathan Edwards, pendeta ini, dia tuh sudah mempunyai satu keyakinan. Ya hidup saya itu sudah disalibkan bersama Kristus, saya jangan lagi berbuat dosa. 所以这位裘纳森·艾德烈斯已经肯定，他已经被钉十字架，他不要再犯罪。 Kita setiap orang, kehidupan rohani kita itu terus bertumbuh, progresif bertumbuh. 我们每一个基督徒呢，在我们的生命上都会继续的成长。 Pada saat kita baru mendengar tentang Tuhan Yesus, 当我们刚刚听到关于耶稣基督， saya rasa yang pertama kita merasa senang sekali. 我相 Diampuni Tuhan. 我相信开始我们会感觉到非常的喜乐，因为我们的罪得到了赦免。 Ada yang mungkin merasa senang sekali karena sekarang dalam hidupnya itu ada Tuhan yang menjaga dia.
有些人也许会感觉到非常喜乐，为什么？因为现在从这开始呢，他的生命中有神来看顾着他。 Tapi terhadap masalah dosa, pemahaman kita itu masih minim sekali. 可是我们对于罪的理解呢，还是非常的少。 Hati kita mungkin belum begitu peka bahwa kita itu harusnya jangan berbuat kesalahan lagi. 我们的心也许还没有这么的敏锐，说我们不应该再犯罪。 Tapi ada roh Tuhan diberikan di dalam hati kita. 可是神的灵就住在我们的心中， Ya, roh Tuhan yang kudus diberikan kepada kita. 神的圣灵赐给了我们。 Dan kita terus membaca kitab suci, kita terus mendengarkan firman Tuhan. 我们继续读圣经，继续听神的话语。 Jadi kita makin mengerti bagaimana Tuhan ingin kita hidup. 所以我们就越来越能够理解神愿意我们过的生活。 Ketika kita patuh melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita bertumbuh step by step. 当我们顺从，当我们顺服神的话语，那我们就会在它里面一步一步的成长。 Pagi ini kita mendengar bahwa kita tuh harus menganggap diri kita ini sudah tersalib. 所以今天早上呢，我们就听到说，我们应该把自己当成已经被钉十字架了。 Dan maknanya itu adalah tersalib mati terhadap dosa. 意思就是说，对于罪而死。 Apakah kita punya pertumbuhan iman yang sudah cukup untuk meyakini inilah kebenaran yang harus saya lakukan? 我们的信心的成长程度是否到了那个境界，说这个就是我应该去做的？ Atau kita masih merasa saya belum bisa sampai di sini? 或者我们还认为还没有到这个境界？ Nah itulah tanda di mana posisi kerohanian kita sebagai murid Tuhan Yesus. 这个就是我们成为主耶稣基督门徒的成长的阶段。 Saya berdoa supaya Tuhan yakinkan hati Bapak Ibu. 我祷告，愿神让我们信心坚定。 Ketika kita bilang Tuhan ini benar, saya ini benar sudah disalibkan bersama Kristus, hidup kamu akan berubah. 如果我们真的决定说，神啊，是的，我已经与你同定在十字架上，那我们的生活肯定会有很大的改变。 Disalibkan bersama Kristus, mati, tapi hidup di dalam Kristus. 与基督同定在十字架上，就是说已经死了，可是为主而活。 Itu di ayat yang ke-20 kita baca ya. 就是在加拉太书2章20节，我们一起来读。 Namun aku hidup. Tadi dia bilang aku tersalib. Kita bilang dia mati. Lalu dia bilang, namun aku hidup. 刚才我们读到已经被钉十字架，可是这里却说到现在活着的。 Tadi mati terhadap dosa. 刚才呢就是为罪而死， Sekarang dia bilang saya hidup. 这里却提到现在我活着。 Lalu dia bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. 现在活着的不再是我。 Dan kita pikir, apa maksudnya bukan aku lagi sendiri yang hidup? 然后我们就会思考，这里提到活着的不再是我，到底是什么意思呢？ Bukankah kita lagi hidup? Kenapa bukan lagi aku yang hidup? 我们不是还活着吗？为什么说活着的不再是我？ Dia bilang, bukan lagi aku sendiri hidup. Kenapa? Karena sekarang ada dua yang hidup bersama-sama. 这里说到活着的不再是我，为什么呢？因为现在呢有两个人一起活着。 Ini ada satu pemahaman yang sangat dalam di dalam teologi. The union of Christ and the believers. Kesatuan antara Kristus dan umatnya. 所以这个是神学上很深刻的一个想法。 Bukan roh kita dan roh Tuhan Yesus bergabung, bukan. 不是说我们的灵与神的灵合而为一，不是这样的。
Tapi ada hal yang sangat ajaib terjadi, bahwa sekarang kita hidup itu seperti ada Kristus sama kita hidup bersama-sama. 可是呢，就是说我们现在活着呢，有基督与我们一同活着。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 加拉太书2章20节，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。 Sekarang kita harus menyadari sebagai orang Kristen, walaupun kita ini sendiri yang hidup sesungguhnya, tapi Kristus itu hidup juga di dalam diri kita. 所以我们要醒悟到，基督徒呢，我们虽然自己活着，可是其实呢，就是有基督耶稣在我们里面活着。 Nah ini sebetulnya adalah bahasa yang lain saja. Karena kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus hidup dalam kita. Roh Tuhan hidup dalam kita. Sekarang dibilang Kristus hidup di dalam kita. 所以这个是其实只是一个另外的表达方式，因为我们已经知道，我们已经理解，就是圣灵住在我们里面，圣灵活在我们里面。现在这里提到说，基督活在我们里面。 Kalau Tuhan Yesus sekarang hidup di dalam diri kita, apa itu maksudnya? 基督在我们里面活着，意思是什么呢？ Maksudnya adalah Tuhan Yesus sekarang menjadi pusat dari kehidupan kita. 就是说，强调基督现在是我们生命的中心。 Tuhan kita, Juru Selamat kita, sekarang ada hidup bersama-sama kita. 我们的神，我们的救主，现在与我们一同活着。 Maka dia yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, tentu akan menjadi pusat di dalam kehidupan kita. 所以他是我们的主，我们的救主，也应该成为我们生命的中心。 Cara kita berpikir, sikap kita, perbuatan kita sekarang harus meniru bagaimana sikap dan pola pikir dan perbuatan Tuhan Yesus. 所以我们的思想、我们的态度、我们的行为，应该效仿我们的救主耶稣基督。 Jadi tadi kita telah meninggalkan dosa. 所以刚才我们说到，我们已经放下罪恶， Secara negatif itu telah kita tinggalkan. 就是说我们已经离开罪恶， Kita tak mau lagi hidup dalam hal-hal yang berbuat salah. 我们不要活在罪恶当中。 Lalu kita tanya, lo bagaimana saya harus hidup? 然后我们就在问，我应该如何过我的生活？ Kita harus hidup dengan meniru Tuhan Yesus. 我们应该活着，就是来效仿耶稣基督。 Bagaimana cara Tuhan Yesus berpikir? 耶稣基督如何思考？ Bagaimana sikap Tuhan Yesus? 耶稣基督的态度是如何？ Bagaimana perbuatan Tuhan Yesus? 耶稣基督的行为是如何？ Itulah yang harus menjadi pedoman dan pegangan bagi kita. Itulah cara kita harus hidup. 这就应该成为我们的目标，我们的生活方式。 Nah itulah maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam diri kita. 这个就是说，主耶稣活在我们里面的意思。 Ada salah satu contoh ya tentang sifat daripada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Mengampuni. 有一个主耶稣的本质，就是宽恕。 Kita harus rajin membaca kitab Injil untuk lebih mengerti tentang Tuhan Yesus. 我们应该又常常去阅读圣经，就是福音书，使到我们能够更加的理解主耶稣基督。 Dan Tuhan Yesus mengampuni. 主耶稣赦免人。 Bukankah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? 使徒保罗不是否认耶稣3次吗？ Adakah Tuhan Yesus selalu menolak dia? 那主耶稣是否有拒绝他？ Petrus bertobat. 使徒保罗悔改， Setelah dia menyangkal, dia menangis dengan terseduh-seduh. 他 Sedih sekali. 拒绝了主耶稣之后呢，他痛哭了。 Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit kembali, Tuhan Yesus berpesan, katakan juga kepada Simon, kepada Petrus, kasih tahu dia, aku bangkit. 所以当主耶稣复活的时候，他也愿意这个消息传给使徒保罗，西门彼得。 Dan secara khusus
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 所以主耶稣也问了西门彼得，你爱我吗？ Dan Yesus tanya dia sampai 3 kali. 主耶稣问这个问题3次， Lalu utus dia pergi menjadi hamba Tuhan. 然后就差遣他去成为上帝的仆人。 Ini adalah sebuah contoh Tuhan Yesus mengampuni sikapnya. 这个就是一个主耶稣赦免人的例子。 Dan kita yang hidup di dalam Kristus, atau Kristus yang hidup di dalam kita juga harus belajar mau mengampuni orang lain. 所以我们活在主里面，或者是基督活在我们里面，我们也应该学习去宽恕别人。 Kalau orang berbuat salah dan dia menyadari kesalahannya, kita harus ampuni dia. 如果一个人犯罪，然后他醒悟他的罪，我们应该宽恕他。 Jadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, 在我们家庭的生活中， hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, 夫妻关系，然后亲子与儿女的关系， kadang-kadang bisa kejadian ya hal yang tak menyenangkan 有时候会发生一些不愉快的事， dan membuat kita merasa sangat marah, mungkin sangat kecewa. 使到我们非常的愤怒，非常的失望。 Bagaimana kita mau menangani hal tersebut? 然后我们如何来处理这个事件呢？ Kita harus berpikir, Tuhan Yesus hidup di dalam saya. 我们应该又去思考，耶稣在我里面活着。 Bagaimana sikap saya menangani hal ini karena Tuhan Yesus hidup di dalam saya. 因为主耶稣活在我里面，所以我应该如何去处理这个事情？ Kalau kita sudah bisa berkata seperti ini, maka kita akan mulai memikirkan cara mengatasi masa kita dengan lembut seperti Tuhan Yesus. 如果我们想到这件事情，那我们就去思考如何能够好好的处理这件事情。 Di dunia kita bekerja juga, atau kita bahkan di dalam pelayanan di gereja. 在我们的工作职场，或者是在我们的侍奉当中， Kita harus selalu berpikir, Kristus hidup di dalam saya. 我们应该常常纪念到主耶稣在我里面活着。 Bagaimana saya mengurus, menangani pekerjaan ini atau pelayanan ini? Bagaimana caranya? 所以 Bagaimana cara Kristus? 我怎样去做我的工作？我应该怎样去做我的侍奉？主耶稣的方法是如何呢？ Jadi Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 所以弟兄姐妹，我们是耶稣基督的门徒， Kita harus bergerak, berubah, bertumbuh. Jangan lagi seperti dulu. Apa-apa kita hanya berpikir dengan cara saya sendiri. 我们应该有所改变，有所成长，不应该像旧的我们只是照着我们自己的意识，照着自己的想法。 Tuhan Yesus itu harus selalu terpampang di depan kita. 主耶稣应该就一直摆在我们的眼前， Selalu mengingatkan kita bahwa Yesus itu hidup di dalam saya. 时刻提醒主耶稣活在我里面。 Maka cara saya hidup itu harus sesuai dengan cara Tuhan Yesus. 所以我过生活的方式就是应该照做耶稣基督过活的方式。 Jadi apa yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini? 所以今天早上我们听到的到底是什么呢？ Bahasa kiasannya itu adalah disalibkan. 这里说到关于被钉十字架， Kristus hidup di dalam kita. 耶稣活在我里面。 Maksudnya yang praktis itu bagaimana? 所以事实上这到底是什么意思呢？ Pertama, disalibkan, kamu jangan lagi berdosa. 首先就是说我们被钉十字架，就是不要再犯罪。 Jadi apalagi yang ada kesalahan kita perbuat sampai sekarang, kamu harus berdoa, Tuhan, aku harus hentikan, bantu saya hentikan. 所以我们有什么罪恶，我们一直的重复在做，从现在开始，我们就说我要停止。 Kedua, kita harus menyadari bahwa bukan saya sendiri yang hidup, tapi ada Kristus hidup di dalam saya. 第二呢，我们要意识到，不是我自己活着，而是基督在我里面活着。 Jadi saya mau hidup dengan cara yang Tuhan yang ada bersama dengan saya itu merasa cocok, merasa senang, merasa dimuliakan.
所以我们应该照做这个想法，就是主耶稣在我里面过着如何的生活。Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita bukan lagi orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. 我们是主耶稣的门徒，我们不是那些外邦人，不认识主的人。 Jadi Tuhan kiranya menguatkan kita semua dan benar-benar berubah. 愿主坚定我们真正的有所改变。 Nah, mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau tinggal di dalam kami. 主耶稣，我们感谢你，因为你在我们里面活着。 Bantulah kami untuk lebih memahami makna daripada hal ini. 求主帮助我们更加理解这句话的意思。 Bantulah kami hidup sesuai dengan kenyataan bahwa Engkau ada di dalam kami. 求主帮助我们过着生活，就是照做你在我们里面活着的这个事实。 Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. 主耶稣，求你赦免我们一切的罪恶过犯。 Berikan kepada umat-Mu ini satu keinginan bahwa mereka benar-benar mau mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. 赐给你的子民、你的儿女一颗愿意让罪恶舍己，然后为耶稣活着的一颗心。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。